Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kepada anak-anak teacher, minggu ni kita akan masuk topik baru, iaitu topik penakulan logik. Ini topik chapter 3 lah, bab 3 ya. Dalam topik penakulan logik ni, dia terbahagi kepada dua, iaitu bahagian pernyataan dan juga hujah. So, untuk minggu ni kita akan cover bahagian pernyataan, tapi tidak semualah sebab terlalu banyak kan. Jadi teacher ambil sampai implikasi sahaja ya. So, next week kita akan sambung sedikit lagi untuk pernyataan dan juga hujah. Okey. So, kita masuk yang pertama, iaitu dalam topik ni kamu tidak banyak penyiraannya, tapi dia banyak melibatkan pembacaan ya dan pengetahuan kamulah tentang matematik ya. So first kita akan masuk pernyataan ataupun bukan pernyataan. So student dalam topik ni kena tahu bezakan macam mana ayat pernyataan, macam mana ayat bukan pernyataan. So kita masuk satu-satulah dulu ya. So, kita tengok pernyataan dulu. Okey, pernyataan dulu. Okey. Kalau pernyataan, dia punya nilai kebenaran dapat ditentukan. Maksudnya, kita boleh tentukan ayat tu dia benarkah ataupun palsu. Okey. Contoh di bawah, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Okey, semua ni dari soalan 1 sampai soalan 5 sebenarnya ini ayat pernyataan ya. Cuma dia tanya sama ada benar atau palsu sahaja. Okey, contoh yang pertama, kita tengok ayat yang pertama, soalan yang pertama. Terdapat 7 hari dalam 1 minggu. Okey, so ini adalah pernyataan dan pernyataan ini adalah benar sebab memang betul lah dalam 1 minggu ada 7 hari. So ini adalah pernyataan yang benar. Okey, yang kedua, semua apple berwarna hijau. Ada perkataan semua di sini. Semua apple berwarna hijau. So ini pernyataan palsu sebab bukan semua apple berwarna hijau. Ada juga apple berwarna merah kan? Okey. So ini pernyataan tetapi pernyataan yang palsu lah. Okey. Contoh yang ketiga, sfera mempunyai bucu. Okey. So ini pun pernyataan tetapi pernyataan yang palsu sebab sfera mana ada bucu kan, sfera bentuk bulat kan. Jadi sfera tidak mempunyai bucu sebenarnya ya. Tapi ini pernyataan juga, cuma pernyataan palsu lah. Okey. So yang keempat, 6 tambah 4 sama dengan 10 sama dengan 2 darab 5 pun 10. Jadi 10 sama dengan 10, ini pernyataan yang benar. Okey. And then yang terakhir, negatif 2 lebih daripada kosong. So ini pernyataan palsu lah sebab negatif 2 ni sebenarnya lebih kecil berbanding kosong. Alright. So itu pernyataan. Kalau pernyataan kita dapat tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Okey. Tapi kalau bukan pernyataan, dia punya nilai kebenaran tidak dapat ditentukan. Maksudnya kita tidak boleh tentukan ayat ni benar ke ayat yang palsu. Kita tak tahu. Kita ragu-ragu. Begitulah. Okey. And then ataupun ayat tu dia mengandungi ayat tanya, ayat perintah ataupun ayat seruan. Contoh yang pertama. X tambah 7 sama dengan 10. Okey, ini bukan pernyataan kerana nilai kebenaran tidak dapat ditentukan. Maksudnya X ni kita tidak tahu nilainya berapa. Okey, mana tahulah X ni 5 kan? Jadi mestilah jawapannya salah. Okey, tapi dia cakap sini X tambah 7 sama dengan 10. Kita tak tahu X ni adakah 3 ataupun bukan. Jadi ini bukan pernyataan kerana nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan. Okey, sama juga dengan yang nombor 2 ni. N ialah nombor perdana. N ni kita tidak tahu nilainya apa. Okey, jadi kita tidak tahu N tu nombor perdana kah atau bukan. Jadi inilah bentuk-bentuk pernyataan, bukan pernyataan ya, sebab dia punya nilai kita tidak dapat tentukan benar ataupun palsu nilai kebenarannya. Alright. And then yang ketiga, adakah 3 ialah nombor ganjil? Ya, memang betul lah 3 nombor ganjil. Tetapi ayat ini
bukan pernyataan kerana ayat ini ayat tanya. Okey, ada simbol tanda soal sini kan. Jadi ini bukan pernyataan sebab dia ayat tanya. Okey. Yang keempat, tolong siapkan tugasan yang telah diberikan. Okey, ini pun bukan pernyataan sebab ini adalah ayat perintah. Okey, sila masuk ke dalam kelas. Okey, sila siapkan tugasan online yang cikgu berikan. Okey, itu bukan pernyataan sebab itu merupakan ayat perintah. Okey. Wow, cantiknya pantai ni. Ini ayat seruan lah. Okey, kamu tahu juga lah kan? Wow, wah, aduh. Okey, itu merupakan ayat seruan dan bukan pernyataan. Jadi kalau ada soalan yang tanya, adakah ini ayat, adakah ini bukan pernyataan? Okey, jadi kalau dia mengandungi tanda soal, okey, ayat seru, ayat perintah, itu bukan pernyataan. Okey, so harap kamu fahamlah ya anak-anak. So yang kedua adalah pengkuantiti semua atau sebilangan. Okey, ini penggunaan semua dengan sebilangan. Okey, contoh soalannya, tentukan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Okey, kita tengok perkataan semua dulu. Okey, yang A, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, ini benarkah palsu? Semua nombor genap. Maksudnya contoh kita ambil satu, nombor 6. Okey, nombor 6. Adakah 6 boleh dibahagi tepat dengan 4? Tidak boleh. Okey, tidak boleh. Tapi kalau 8, yes boleh bahagi dengan 4. Jadi maksudnya di sini jawapannya ini adalah palsu sebab bukan semua nombor genap boleh bahagi dengan 4. Okey, sebab 6 ni tidak boleh bahagi dengan 4. Kalau dia cakap sebilangan nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 4, yes, itu jawapannya benar. Okey, tapi ini salah lah, ini palsu lah sebab bukan semua nombor genap boleh bahagi 4. Okey. And then yang B, semua heptagon mempunyai 7 sisi. Okey, heptagon ni memang mempunyai 7 sisi. Okey, so ini adalah pernyataan benar. Okey, jadi student kena tahu ya, heptagon tu macam mana, heksagon macam mana, oktagon, nonagon, dekagon, semua tu kena tahu berapa sisi. Ya, ini adalah pengetahuan dalam matematik lah. Ya, kita tidak banyak mengira untuk topik ni, tapi dia banyak tanya tentang matematik lah, ilmu pengetahuan dalam matematik. Contohnya itulah, heptagon ni kamu kena tahu berapa bucu, okey, heksagon berapa bucu, oktagon berapa bucu, dekagon berapa bucu, itu kena tahu. Alright. So, yang C, semua segi 4 tepat ialah segi 4 selari. Okey, ini adalah segi 4 tepat kan? Semua. Okey. Segi 4 tepat memanglah bentuknya macam ni kan? Dia tidak akan berubah jadi bentuk begini. Bentuk sfera ataupun bentuk segitiga kan? Dia tetap dengan bentuk segi 4 tepat. Jadi semua segi 4 tepat ialah segi 4 selari. Yes, memang betul lah. So ini jawapannya tepat sebab yang di sini selari dengan yang di sini. Okey, yang di sini selari dengan di sebelah sini. Alright. So semua segi 4 tepat ialah 4 selari. Segi 4 selari ini adalah pernyataannya yang benar. Okey. So itu tadi semua. Sekarang kita masuk kepada sebilangan. Okey, contoh sebilangan nombor ganjil boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, kita ambil 7. Nombor ganjil kan 7. Okey, adakah 7 boleh dibahagi dengan 3? Tidak boleh. Okey, kita ambil lagi lain. 9. 9 pun nombor ganjil. Adakah boleh dibahagi dengan 3? Yes, boleh dibahagi dengan 3. Jadi, ada nombor, sebilangan ni maksudnya separuh lah ataupun sebahagian. Jadi maksudnya ada separuh nombor ganjil boleh bahagi 3, ada separuh tidak boleh bahagi 3. Jadi ini pernyataan yang benar sebab sebilangan kan separuh. Okey. Yang B, sebilangan nombor perdana ialah nombor ganjil. Sebilangan. Okey, so ini adalah pernyataan yang benar sebab
dalam nombor perdana ada juga nombor genap, iaitu nombor 2. Okey, 2 ni termasuk dalam nombor perdana dan merupakan nombor genap. Jadi betul lah, sebilangan nombor perdana ialah nombor ganjil dan sebilangannya lagi adalah nombor genap, ya. Sebilangan gandaan 5 ialah 20. So ini pun pernyataan yang benar sebab gandaan 5 ni adalah sifir 5 kan. Kalau sifir 5 ada ke 20? Ada. Okey, 5, 10, 15, 20. So sebilangan gandaan 5 ialah 20 adalah pernyataan yang benar. Okey. So habis untuk pengkuantiti semua dan sebilangan. Kita next. Okey, penafian suatu pernyataan. Sebenarnya ini senang sahaja, ya. Cumanya dia kadang-kadang mengelirukan sikit dia punya soalan. Okey, penafian suatu pernyataan ni maksudnya kita menafikan dia punya nilai kebenaran. Contohnya dari benar ke palsu, palsu ke benar. Ini salah, ya. Dia punya anak panah ni sebabnya begini. Okey. Benar ke palsu dan juga palsu ke benar. Okey, kita ubah dia punya nilai kebenaran. Okey. And then kita ada tambah perkataan bukan ataupun tidak pada pernyataan asal. Okey, contohnya di sini teacher ada bagi pernyataan dengan bentuk penafian lah. Okey, ada simbol ini kan. Ini simbol tilde. Okey, tilde ke dia punya sebutan, ya. Kalau teacher salah sebutan, maafkan teacher, tapi dia punya ejaan begitulah, TILDE. Buruknya tak apalah, ya. Yang penting kamu faham. Tilde. Alright. So pernyataannya contohnya, sfera mempunyai permukaan yang rata. Okey, ini confirm lah pernyataan yang palsu kan. Sfera mana ada permukaan rata? Sfera berbentuk bulat kan. Jadi bila kita tukar daripada pernyataan palsu ni, pernyataan asal kepada penafian, kita akan tambah perkataan bukan ataupun tidak. Jadi di sini kita tambah tidak lah. Sfera tidak mempunyai permukaan rata. Sebab kalau bukan ni dia macam tidak sesuai. Sfera bukan mempunyai permukaan rata. Tidak sesuai kan ayatnya. Jadi kita tukar kepada tidak lah. Sfera tidak mempunyai permukaan rata. So dia akan jadi ayat yang benar. Okey. So yang kedua, negatif 5 darab 10 sama dengan 50. So ini palsu lah sebab negatif 5 darab 10 sama dengan negatif 50 sebenarnya. Okey. Jadi bila kita ubah kepada ayat penafian, ya, kita akan jadikan dia sebagai negatif 5 darab 10 tidak sama. Okey, ini ada simbol apa ni? Dia macam simbol sama dengan, lepas tu ada dash kan. Okey, maksudnya ini tidaklah, tidak sama. Okey, tidak sama dengan 50. Okey, kita tidak tulis negatif 5 darab 10 sama dengan negatif 50. Kita bukan betulkan dia punya jawapan. Okey, tapi kita ubah dia punya ayat, dia punya nilai kebenaran. Okey, jadi dengan menambah perkataan bukan ataupun tidak ataupun simbol yang inilah, ya, simbol ini untuk menunjukkan dia untuk mengubah dia punya nilai kebenaran, ya. Jadi negatif 5 darab 10 tidak sama dengan 50. So dia akan jadi benar. Alright. Itu tadi palsu ke benar, ya. Sekarang ni kita tengok dari benar ke palsu pula. Contohnya nombor 7 ialah nombor perdana. So memang betul lah nombor 7 tu nombor perdana. Jadi bila kita ubah dia punya nilai kebenaran, kita ini yang okey, ini yang inilah, ya. Bila kita ubah dia punya nilai kebenaran jadi palsu, kita akan tambah bukan atau tidak. Contohnya yang pertama tadi, nombor 7 bukan nombor perdana. So dia akan jadi ayat yang palsu. Okey. Yang kedua, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So ini benarlah. Okey, jadi bila kita ubah dia punya ayat jadi ayat penafian, 1 kilogram tidak sama dengan 1000 gram. So penafian ni dia senang saja. Kamu tambah sahaja perkataan bukan ataupun tidak pada pernyataan asalnya, ya. So dia akan berubahlah jadi ayat penafian. Alright. So yang
pernyataan majmuk yang digabungkan dengan perkataan dan ataupun atau. So di sini ada dan dengan atau, ya. So kotak ni kamu kena hafal, ya anak-anak, kena hafal. Okey, contohnya ayat P dengan ayat Q, kan? P benar, Q benar. Kalau digabungkan menggunakan perkataan dan, dia akan jadi benar. Kalau gabung guna ataupun, dia akan jadi benar. Tetapi kalau P-nya benar, Q-nya palsu, bila digabungkan dengan perkataan dan, dia akan jadi palsu. Yang ini akan jadi benar. Okey, salah simbol ni. Okey. So ini kamu kena hafal, ya. Kotak ni kamu kena hafal sebab tiada diberi dalam kalau kamu exam tak adalah dibagi ni, ya. Jadi kamu kena hafal lah, ya. Contoh kita ambil yang pertama ni, ya. Contoh dan. Okey, soalan dan. Okey. 2 kurang daripada 3 dan ada perkataan dan, kan? Negatif 2 kurang daripada negatif 3. Jadi 2 kurang daripada 3 ni benar. Negatif 2 kurang daripada negatif 3 ini palsu. Sebab negatif 2 sebenarnya lagi besar daripada negatif 3. Jadi bila benar dan palsu, okey, benar, palsu, kan? Okey, kita tengok yang di sinilah. Benar dan palsu, dia punya jawapan adalah palsu. Okey, so sini adalah palsu. Okey, so yang B, 25 ialah nombor ganjil. Yes, ini benarlah, kan? Dan nombor perdana. Adakah 25 ni nombor perdana? Tidak. Okey, sebab 25 boleh bahagi 5, ya. Jadi dia bukan nombor perdana. Jadi benar dan palsu sama juga tadi, akan dapat jawapan palsu. Okey, yang C, 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, ini benar. Dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. So ini benar. Jadi bila benar, jumpa benar dengan menggunakan perkataan dan, akan dapat jawapan benar. So di sini adalah benar. Okey. So kita tengok pula kalau atau, ya. Sama juga yang tadi, cuma dia punya ini tadi dan, sekarang ni kita guna atau, ya. So 2/5 ialah pecahan wajar. So ini betul lah. Okey, kalau pecahan tidak wajar tu, yang besar di atas, kecil di bawah. Contohnya 5/2 itu adalah pecahan tidak wajar. So 2/5 ni ialah pecahan wajar lah. Alright. Atau 1/2 sama dengan 0.25. So ini salah. Sebab 1/2 tu sama dengan 0.5. Okey. Jadi bila kita tengok benar atau palsu. Okey, yang ini, ya. Benar atau palsu. Tapi tadi kita tengok dan, sekarang ni kita tengok yang atau. Okey, sekarang kita tengok atau, dia punya jawapan akan jadi benar. So that's why lah di sini jawapannya adalah benar, ya. So 2 kurang daripada negatif 2. So ini salah, ini palsu. Okey, atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Okey, jadi palsu atau benar, ya Allah. Ya, palsu atau benar, dia akan dapat jawapan benar. Ini semua berpandukan di kotak ni, ya. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Mana sudah ni? Okey, 1 meter sama dengan 100 cm, ini benar. Okey, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ini pun benar. Jadi bila benar jumpa benar, akan dapat jawapan benar. Okey. So ini kotak ni kamu kena hafal, ya. Jadi kalau teacher, macam mana teacher hafal? Teacher akan guna simbol. Kalau benar, teacher guna simbol bulat. Okey, bulat-bulat. Kalau palsu, teacher guna simbol pangkal lah, ya. Pangkal. So kalau Q benar bulat, ini pangkal. Ini bulat pangkal. Jadi bulat pangkal lah. Jadi dia punya, kalau dan, okey, kalau dan dengan atau, dia berbezalah, ya, dia punya jawapan. Kalau benar, kalau dan, benarnya satu je yang di atas. Yang di bawah semua palsu. Okey, tapi kalau atau, yang di atas semua benar.
Yang satu buruknya tak apalah ya. Okey, yang di bawah akan jadi palsu. Jadi kalau teacher akan hafal guna simbol. Okey, tapi terpulang kepada kamu macam mana kamu mau hafal benda ni ya. So next kita akan tengok yang terakhir adalah implikasi. Okey, implikasi ni dia ada dua bentuk. Satu jika maka ya, satu lagi jika dan hanya jika. Okey. So jika maka, jika P maka Q. Yang P ni adalah dia punya antijadian kita panggil. Okey. Yang Q ni adalah dia punya akibat. Alright, contoh yang pertama. Jika Y kurang daripada 4, maka Y kurang daripada 6. Jadi dia punya antijadian yang inilah. Okey, ini dia punya antijadian yang di depan. Yang di depan ni dia punya, yang di belakang ni dia punya akibat. Okey, ini senanglah. Alright. So contoh yang B pula. Ini terbalik pula. Dia bagi antijadian dengan akibat, dia suruh cari implikasi. Okey. Antijadiannya panjang tebi kubus X ialah 3 cm. Akibatnya isi padu kubus X ialah 27 cm. Jadi bila dia suruh nyatakan dia punya implikasi, maka kita akan gabungkan dua ni. Okey, kita akan gabungkan antijadian dengan akibat dengan menggunakan perkataan jika maka. Okey, jadi jika panjang tepi kubus X ialah 3 cm, maka isi padu kubus X ialah 27 cm padu. Alright. So itu jika maka. Kalau jika dan hanya jika, okey, contoh di sini X ialah gandaan. Ini gandaan ya. X ialah gandaan bagi 7. Jika dan hanya jika X boleh dibahagi tepat dengan 7. Jadi bila dia tanya, nyatakan dua implikasi. Okey. Ini adalah P ya. Ini sebagai P. Okay. Yang di belakang ni sebagai Q. Yang di belakang ni sebagai Q. Jadi implikasi yang pertama, jika P maka Q. Okey. Maksudnya jika yang di depan ni X ialah gandaan bagi 7, maka X boleh dibahagi tepat dengan 7. Okey. Jadi kalau implikasi 2 ni, dia terbalik pula. Jika Q, maka P. Tadi jika P maka Q kan? Sekarang ni, ini kamu tengok ya. Ini dengan ini. Okey. Jika Q, maka P. Jadi kita yang di depan, kita bawa ke belakang. Yang di belakang, kita bawa ke depan. Jadi, jika X boleh dibagi tepat dengan 7, maka X ialah gandaan bagi 7. Alright. So, ataupun soalannya bentuknya yang macam inilah, yang B ni. Okay. Implikasi 1, jika N kurang daripada 5, maka negatif N lebih daripada negatif 5. Implikasi 2, jika negatif N lebih daripada negatif 5, maka N kurang daripada 5. Okay. Jadi, jawapan kepada implikasi, kita hanya tambah jika dan hanya jika. Okey, jika maka tadi kita padam sudah. Okay, kita tukar kepada jika dan hanya jika, ya. Jadi kalau implikasi dia jika maka, dia mesti berkaitan dengan antijadian dengan akibat. Okey, ingatlah. Tapi kalau implikasi jika dan hanya jika, dia akan melibatkan jika maka ataupun implikasi 1, implikasi 2. Alright, itu kamu kena ingatlah, ya. So, to be continue. Next week kita akan sambung lagi untuk topik penakulan ni. Jadi, untuk soalan minggu ini, ya, semua teacher akan tanya berkaitan dengan slide hari inilah yang teacher bagi ni, nota yang akan teacher bagi ni. Alright. So, kita akan sambung next week. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa next week. Okay.